Beliau berpikiran modernis, berpikiran reformis, berpikiran modern, ya, maju, ya. Dalam istilah Muhammadiyah, diksi Muhammadiyah saat ini kita sebut sebagai Islam berkemajuan. Islam berkemajuan. Satuan Sekolah Kristen Jakarta itu di atas 80% itu umat anak-anak yang Muslim, dan umumnya orang tua mereka adalah Jamaah Al-Azhar. Pertama yang Hamka tekankan untuk menjadi seorang reformis kosmopolitan ialah supaya mengambil pelbagai pemikiran di dalam Islam dan cuba mencari jalan tengah di dalam pemikiran-pemikiran tersebut. Dan ini dipanggil di dalam Islam sebagai pemikiran talfik, iaitu menyatukan apa yang dilihat sebagai berbeza di antara satu sama lain. Kedua, untuk menjadi seorang pemikir kosmopolitan atau reformis kosmopolitan seperti Hamka, apa yang dia telah lakukan ialah membawa apa yang di luar Islam seperti saya katakan tadi ke dalam Islam, kemudian menyatukan yang bukan Islam dan Islam menjadi satu pemikiran yang baru. Di sini Hamka menunjukkan di dalam banyak penulisan-penulisannya bahawa kita boleh mengambil banyak idea-idea daripada Barat, daripada tamadun-tamadun yang lain, dan mengambil apa yang selari dengan pemikiran Islam kita untuk disatukan. Apabila Hamka menulis, dia mempunyai tujuannya, mempunyai audiensnya. Zaman kita isunya berbeza, permasalahan berbeza, dan perlu ditangani oleh ulama-ulama, tokoh-tokoh di zaman kita. Hamka telah berjaya menguraikan, mengupas, memberi panduan kepada umat di zamannya di Indonesia. Jadi Buya Hamka ni agak istimewa kerana selain daripada tokoh agama, dia tokoh sastra yang boleh diterima di Malaysia pada semua golongan. Jikalau kita membaca keterlibatan Buya Hamka di Malaysia, beliau diundang oleh pemerintah pada waktu itu, beliau diundang juga oleh parti oposisi pada waktu itu, beliau diundang oleh semua masyarakat Malaysia. Jarang tokoh yang dapat diterima di Malaysia seperti Buya Hamka. Sebab itulah buku-buku Pak Nasir, Buya Hamka itu sangat popular di Malaysia kerana bahasanya yang sangat mudah difahami. Dan ini dapat dilihat daripada kata-kata Buya Hamka sendiri. Dia mengatakan, sambutan ke atas diri saya, manusia daif ini dari rakyat kedua negara itu sama mengharukan hati saya. Kerana cinta saya kepada rakyat kedua negara itu pun sama, tidak berlebih dan tidak kurang dan tidak berat sebelah. Sebab itulah buku-buku Pak Nasir, Buya Hamka itu sangat popular di Malaysia kerana bahasanya yang sangat mudah difahami. Dan ini dapat dilihat daripada kata-kata Buya Hamka sendiri. Dia mengatakan, sambutan ke atas diri saya, manusia daif ini dari rakyat kedua negara itu sama mengharukan hati saya. Kerana cinta saya kepada rakyat kedua negara itu pun sama, tidak berlebih dan tidak kurang dan tidak berat sebelah. Memang Hamka ini luar biasa. Bagaimana memahami tasawuf tapi dalam konteks pelaksanaan sehari-hari. Kemudian juga bagaimana ketika dia berdakwah. Kalau tadi saya lanjutkan daripada Farhan tadi tentang innalladzina qalu, kemudian dalam surat ayat yang ke-33,
wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi betul Hamka ini memang mengajak orang bagaimana supaya dekat dengan Allah, terlepas dari golongan apapun. Nah, sehingga ada sebuah cerita ketika ada seorang perempuan yang baru latihan tenis, baru bermain tenis, pakaiannya ya dari sudut pandang syar'i mungkin tidak elok, tapi bukannya dilarang oleh Hamka, tetapi kemudian oleh Hamka diajak dialog, diajak diskusi, kemudian bagaimana dia supaya dia merasa nyaman di Al-Azhar, supaya dia nyaman beribadah, supaya dia nyaman bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghakimi, kemudian tidak menjauhkannya dari Islam.